Pada video kali ini kita akan buat unboxing berkenaan dengan modem kita yang terbaru yang kita pasarkan ya. Sebelum ni kita ada pasarkan modem yang kita panggil D5 ya, macam ni. Dan juga ada kita pasarkan juga modem D6 ya, macam ni ya. Ni D6, ni D5 dan sekarang kita juga pasarkan modem yang original. Kalau dua yang pertama ni, yang ini adalah OEM ya. Nanti saya akan perjelaskan lebih lanjut lah tentang perbezaan dia ya. Okey, sekarang tanpa melengahkan masa kita lihat dulu box dia ya. Jadi ini brand Tenda ya. Memang branded punya lah. Boleh lihat dekat website, dekat Facebook, dekat Lazada, Shopee semua ada jual ya. Jadi kalau lihatkan dekat sini harga di pasaran pun mereka letak lebih kurang RM240 ya. Dan ianya sesuai untuk kebanyakan telco ya. Just plug and play saja. Dan yang lebih penting lagi, kita ada peace of mind yang mana kita ada warranty 3 tahun dekat sini ya. Okey, sekarang kita lihat bahagian belakangnya. Okey, kalau lihatkan dekat sini, saya cuba zoom sikit dekat sini. Okey. Jadi kalau dapat dilihat dekat sini dia punya featuresnya support 10 Wi-Fi enable device. Lepas tu 10 jam working time ya dengan 1 minggu standby time ya. Dan ada juga SD card kita boleh masukkan dalam modem ni. Dan ada LCD indicator ya. Nanti saya akan tunjukkan dengan lebih detail. Jadi LCD indicator ni menyenangkan keseluruhan proses untuk kita pakai modem tersebut. Okay. And then, okay, dekat sini ada nombor siri ya. Kalau barangan original dia akan lengkap macam ni lah. Ada nombor siri, ada dia punya distributor ya. Dan ada keseluruhan informasi berkenaan dengan supplier dan distributor dekat Malaysia ni ya. Jadi, itu info-info yang ada pada kotak. Sekarang kita buka dulu kotak ni ya. Okey. Kita buka dan kita lihat apa di dalamnya. Okey. Kotak ni tak ada apa-apa. Kita letak tepi. Dan kita keluarkan barangan yang ada di dalam ini ya. Okey. Ini modem tu sendiri. Ya. Dan ini adalah baterinya. Ya. Dan kita buka di bahagian dalam ni. Okey, di dalamnya ada dia punya wire connector, wire charger ya. Okey. Dan juga dalam ni ada dia punya manual ya. Manual yang most probably kita tak akan baca lah. Tengok saja video yang saya buat ni ya. Okey, kita letak tepi dulu kotak dan plastik ni. Kita buka semua. Okey, nanti saya akan tunjukkan juga indikator bila kita charge. Boleh charge pakai power source elektrik ataupun pakai power bank pun boleh. Jadi itu kesesuaian atau kelebihan apabila kita pakai modem yang portable macam ni ya. Kalau yang macam tanduk tu terpaksalah kita duduk kat rumah saja ya. Tak dapat nak dibawakan ke mana-mana ya. Okey, sekarang kita masukkan bateri ni. Tapi sebelum tu kita lihat dulu apa yang ada pada device ni sendiri ya. Okey, dekat atas ni ada lubang untuk kita boleh letakkan tali ya, nak gantung kat leher ke apa ya. Dekat bawah ini adalah tempat kita cucuk untuk charge ya. Dan dekat depan ni lah indikator dia. So belakang ni tak ada apa-apa, hanya menunjukkan dia punya model ya. Okey, kalau kita nak buka, kita kena cari dia punya ada lubang sikit ataupun ada gap sikit ya. Saya tunjukkan dekat sini kalau ada gap. Dekat sini ya. So dekat bahagian bawah ni. So kita kena tarik dekat sini lah. Tarik. Okey. Jadi ini depan dia, ini belakangnya. Okey, dekat sini kita dah boleh nampak dah dia punya informasi ya. Dekat sini lah berkenaan dengan nama Wi-Fi tersebut apabila kita buka hotspot dan juga PIN ataupun login password bagi hotspot Wi-Fi kita tu nanti ya. Jadi ada dekat sini dan juga ada di sini juga. Okey, dalam ni kita akan nampak informasi berkenaan dengan model dia ya. Lepas tu sama juga dengan yang informasi ni, iaitu berkenaan nama hotspot tu nanti dan password dia dan juga dengan IP address yang kita boleh manage nanti. Kita kena masuk di dalam sistem. Yang tu saya akan buatkan dalam video saya yang kedua. Dan apabila kita nak masuk, kita nak login dalam IP address kita tu nanti, password dia universal, iaitu admin ya.
Okey, and then ada nombor siri semua sinilah. Okey. Dan di samping tu juga dekat sini ada button reset ya. Jadi kalau kita nak reset, kita kena tekan dekat button ni ya. Dekat sini. Kita kena tekan dalam 4-5 saat macam tu. Sewaktu device ni beroperasi lah. Bukan tekan sekarang. Tekan sewaktu device ni beroperasi. Bateri dah ada, apa semua dah ada dalam ni ya. Jadi dia akan reset everything kepada factory reset ya. Okey. Dan kalau dilihat daripada kualiti dia, memang agak lebih baik lah. Kalau bandingkan dengan contohnya brand yang OEM ni. Ya, build quality yang Tenda ni lagi baik lah ya. Cuba tengok tempat reset pun ada indikator yang betul-betul. Dekat sini ada tulis reset. Dekat sini just ada lubang macam tu saja ya. Dan tempat nak letak SIM card pun ianya mudah ya. Kalau kita nak letakkan ya, kita letakkan SIM dekat situ ya. Tutup saja macam ni. Kalau yang macam ni kita kena slot. Selalunya sebab kita pakai SIM card yang ada nano dengan micro tu selalu tercabut. Payah kita nak masukkan ke dalam ni ya. Jadi itu antara ciri-ciri yang kita dah nampak kualiti dia apabila kita membeli produk yang original. Bukan kita tak showkan pakai brand OEM ni. Brand OEM ni pun kita dah jual beratus. Cumanya dekat sini kita nak ada peace of mind dan kita nak pakai long term ya. Kalau nak cerita kelebihan paling utama apabila kita pakai produk original is that kita ada warranty 3 tahun. Jadi ada peace of mind ya. Jadi dekat sini ada logo MCMC tu ya. Jadi kalau produk-produk OEM ni memang tak ada ya. Nah ikutkan kalau kita tak ada logo yang sedemikian kita tak boleh jual ya. Tapi terpulang pada pengguna lah ya. Nak harga yang murah ataupun yang betul-betul kualiti macam ni. Kami amat syorkan sangat pakai yang original yang berkualiti macam ni ya. Pegang pun sedap, design pun cantik semua ya. Okey, tanpa melewatkan masa kita masukkan dulu SIM card ya. Okey, sekarang kita masukkan SIM card ya. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan dulu ya. Macam mana kita nak buka slot untuk masukkan SIM card ni ya. Kalau kita tolak ke kiri, ianya buka ya. Ke kiri. Okey. Kena masukkan kuku kita dalam lubang tu. Dan tarik ya. Kalau ke kanan, tutup. Dia ada bunyi ketik macam tu ya. Kalau ke kiri, dia buka. Okey. Jadi berhati-hati sikit lah. Takut terpatah pula dia punya penutup slot ni ya. Okey, kalau dah buka, masukkan SIM card, just masukkan biasa saja ya. Ikut saja dia punya acuan tu. Okey. Tak perlu tekan, just masukkan ikut dia punya slot. Lepas tu just tutup dekat sini ya. Lepas tutup, kita tekan sikit dia punya lubang tu dan kita tarik ke kanan tu tutup ya. Dia ada bunyi juga. Jadi macam tu saja ya. Mudah. Kalau di dalam slot yang OEM ni memang agak sikit sukar kalau kita nak masukkan kat sini ya. Tips dia kalau nak masukkan yang macam ni, kita punya SIM card ni letakkan selotip sikit supaya ianya tidak bercerai antara nano dengan dia punya casing tu ya. Okey, kalau sudah masukkan SIM card, masukkan bateri ya. Okey, tekan saja dekat situ. And then kita tutup ya. Ambil penutup kita ni. Yang cara nak masuk senang saja. Kita tengok dia punya model, tenda-tenda macam ni menegak dan kita tahu inilah cara untuk kita masukkan. Ya. Okey, sudah masukkan, kita just power on kan saja dekat sini ya. Tekan yang bahagian atas ni. Tekan sikit dalam 3-4 saat macam tu. Okey. Tu dia, dah ada indikator. Saya letakkan kat ke bawah. Okey, biar dia on sekejap. Okey. So, jadi dekat sini kita nampak ada indikator berkenaan dengan signal ya, signal 4G, indikator berkenaan bateri dan berapa device dah connected dengan kita punya modem ni. Message tu indikator berkenaan SMS yang masuk di dalam SIM card kita. Kita boleh check nanti di dalam sistem yang itu saya akan tunjukkan dalam video saya yang kedua. Dan kita ada nama operator, kita ada indikator berkenaan dengan berapa lama dah masanya ya. Lepas tu kita ada juga indikator berkenaan berapa megabyte atau data yang telah go through melalui modem ni. Jadi ada banyak info dekat situ. Kita cuba klik lagi. Tekan. Okay, selepas kita tekan untuk kali kedua, kita akan nampak nama modem tersebut dan juga passwordnya dekat sini ya. Jadi tak adalah kita tercari-cari lagi ya. Senang saja, mudah kita lihat dekat sini ya. Okay, kita tekan sekali lagi. Okay, maybe ini QR kita boleh scan dekat sini ya. Saya pun tak pernah try. Nanti anda boleh try sendiri. So, itu sajalah. Jadi sekarang ni kita ambil handphone kita.
Dan kita dah tahu password dia tadi tu. Password tu kita boleh tengok dekat sini. Ataupun kita boleh tengok kat belakang penutup ni tadi ya. Penutup cover ni tadi. Okey. Kita ambil handphone kita. Lepas tu kita buka lah Wi-Fi nya ya. Kita buka kita punya Wi-Fi. Dan kita cari. Dan kita dah nampak dah nama tenda tu ya. Jadi tekan saja dekat situ. Dan password dia tadi apa? Klik balik dekat sini. Klik kali yang kedua, kita akan nampak dekat situ password dia. Sama juga dalam device ni. Jadi device ni, modem ni dia tak sama macam modem OEM. Semua dia punya password sama. 123456788. Tapi dekat sini, passwordnya berbeza-beza. Tapi kita boleh tukar nanti ya. Okey, saya kurangkan sikit zoom dekat sini. Okey, untuk nampakkan handphone keseluruhan ya. Jadi dekat sini kita nampak dia punya key atau password tadi 291777394. 291777394. Kalau tak pasti tengok balik kat sini. 291777394. Ya. Tekan join dekat atas tu. Okey, ianya akan connected terus. Lepas tu terus saja kita pergi ke contoh pergi dekat video ya. Okey, sebelum tu kita buat speed test lah dulu ya. Speed test. So, kita punya handphone ni dah connected kepada kita punya modem. Okey. So, sekarang kita test speed test. Dekat kawasan saya ni, Celcom punya signal tak berapa kuat. Tetapi, okey. Still okey lah. Ya? Dapat 10, 11 daripada modem ni ya. Jadi, dah cukup bagus tu sebenarnya ya. Lagi satu, apabila kita pakai modem ni, signal tu stable ya. Kalau kita pakai handphone, kalau ada orang call dekat handphone kita, maka data punya connection tu dah terputus. Tapi dekat sini kalau kita pakai modem, boleh connect ke banyak device ya. Okey, itu dia punya speed test. Agak memberangsangkan. Sekarang kita pergi tengok test pakai video pula ya. Kita buka YouTube. Okey, kita tengok berita ni ya. Okey, selalunya berita ni dia ada. Okey, saya kuatkan sikit suara. Okey, selalunya. Okey, saya offkan kejap. Selalunya kalau video daripada news channel, dia ada sampai 1080 punya ya. Okay, full HD lah. Macam mana kita nak tahu? Kita tekan bahagian atas ni. Ya. Dan of course, at the beginning, dia akan, sistem akan detect secara auto kekuatan signal kita. Tapi kalau macam kita, di dalam OneSwag ni, tidak ada speed cap, kita boleh pilih 1080 kalau kita nak tengok dengan resolusi yang tinggi lah. Dan kita boleh tekan play macam biasa. Jadi dekat sini, tidak ada masalah ya. So saya slowkan sikit suara. Jadi dekat sini tidak ada masalah untuk video berkualiti HD ya, 1080 untuk menggunakan pakai data daripada modem ni, data daripada OneSwag. Cuba kita klik video lain. Ya, tak ada masalah. Pun jalan juga dekat situ. Ini berkenaan dengan Ustaz lah. Ustaz Abdul Somad ni kan. Okey, kita tengok dekat sini. Video dia 1080 juga. Tak ada masalah ya. Okey, itu saja video pada kali ini. Tadi saya tunjukkan, kita unboxing dulu apa yang ada dalam kotak ni. Saya tunjukkan juga perbezaan antara modem original tenda ni dengan lain-lain barangan OEM. Dan saya tunjukkan bagaimana kita nak masuk ya, bagaimana kita nak letakkan SIM card ya, dan seterusnya bagaimana kita nak connect ya. Jadi dekat sini di dalam Team Titan ni bukan sahaja modem. Kalau kita ambil plan data buffet 44GB atau 1GB tu, kita juga akan berikan sistem top up berkomunikasi paling tinggi ya. Jadi, jikalau ada rakan-rakan, ya, rakan-rakan user ataupun rakan-rakan penonton yang ingin menjadi dealer dengan strategi dan support group yang padu macam T-Titan ini, boleh roger saja mana-mana rakan T-Titan satu Malaysia. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Akhir kata, ini adalah sebahagian daripada ratusan tutorial yang kita ada di dalam Team Titan ya. Bagi rakan-rakan yang berminat untuk menjadi dealer, kami amat mengalu-alukan anda untuk join dengan mana-mana rakan leader Team Titan ya, yang ada di seluruh negara ya. Kerana kita bukan sahaja memasarkan SIM card ya. Kita ada teknik yang mana kita ada dua bisnes telco dalam satu ya, iaitu bisnes SIM card OneSwag dan juga bisnes top up berkomision paling tinggi. Strateginya dekat sini kita mengorbankan ya, bisnes top up tersebut untuk memangkingkan lagi bisnes SIM card kita, kerana
business top up kita terpaksa menjual sampai bila-bila ya. Jadi takkan kita nak jual sampai ke tua. Dalam kes kita ini, kita gunakan business top up itu sebagai pemangkin kepada business SIM card kita. Kerana bisnes yang jauh lebih besar adalah business SIM card. Sebab itu semua telco, Digi, Maxis, Telkom, U-Mobile, Tiontok dan lain-lain, dia outsourcekan ejen top up untuk menjual. Kerana income yang paling besar bukanlah menjual top up, tetapi income yang paling besar adalah daripada bisnes SIM card tersebut ya. Di samping itu juga di dalam grup Team Titan ini, ianya datang dengan grup support yang amat baik sekali, yang lengkap ya, dengan nota, gambar dan ratusan tutorial ya. Dan kita ada leader-leader yang sentiasa tolong-menolong antara satu sama lain. Kita bekerjasama di dalam grup Telegram ya. Kalau seseorang leader tu dia kesibukan, dia tidak ada masa, leader-leader lain boleh membantu ya. Jadi dekat sini mudah bagi kita, yang mana kita tahu beban untuk menjaga seseorang dealer, beban untuk membina network bukan terletak pada bahu kita seorang, tetapi kepada bahu keseluruhan tim tersebut. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.